Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan cerita saya dengan kalimah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang nampak ceria dan anggun. Peluang diberi untuk menceritakan kisah Nabi Yunus dan ikan Nun. Pada zaman dahulu, wujud sebuah kerajaan tua di tepi sungai Tigris di barat laut kota Baghdad bernama Ninawa. Allah telah mengutuskan Nabi Yunus alaihissalam untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Baginda berdakwah menyuruh mereka supaya menyembah Allah. Bertahun-tahun lamanya baginda berdakwah, tetapi penduduk Ninawa tidak mengendahkan baginda. Baginda merasa putus asa, lalu meninggalkan Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam telah berlayar dengan menaiki sebuah kapal. Kawan-kawan, semasa dalam pelayaran telah berlaku ribut yang sangat dahsyat. Angin bertiup kencang dan laut bergelora. Gelombang semakin meninggi hingga air mencecah kedip kapal. Nakoda kapal berusaha agar kapal sentiasa berada di laluan yang betul. Banyak barang telah dibuang ke laut untuk memastikan pengawalan ke atas kapal. Menyedari akan bahaya yang menimpa mereka semua, penumpang kapal telah bersetuju untuk mengadakan undian. Sesiapa yang terpilih dalam undian tersebut akan dibuang ke laut. Kawan-kawan, Nabi Yunus alaihissalam telah terpilih dalam undian tersebut. Baginda dipaksa untuk terjun ke laut. Sedang baginda bergelut dengan maut di dalam laut yang bergelora itu, tiba-tiba muncul seekor ikan yang besar lalu menelan baginda. Ia ialah ikan Nun yang sangat besar. Diketahui bahawa ikan Nun tersebut hidup di timur laut Mediterranean. Nabi Yunus alaihissalam telah mendapati dirinya berada di satu tempat yang gelap. Baginda tidak lemas dan masih bernyawa. Nabi Yunus alaihissalam sedar baginda berada di dalam perut ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam juga sedar bahawa terlalu cepat baginda meninggalkan penduduk Ninawa kerana berputus asa. Nabi Yunus alaihissalam telah insaf dan menyedari akan kesalahannya. Baginda menangis teresak-esak sambil berdoa dan bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah, aku telah melakukan kesalahan. Surah Al-Anbiya ayat 87. Di dalam Al-Quran telah menyatakan jika Nabi Yunus alaihissalam tidak memohon ampun kepada Allah dan segera bertaubat, baginda akan terus berada di dalam perut ikan sehingga ke hari kiamat. Dengan kehendak Allah, ikan itu berenang dengan membawa Nabi Yunus alaihissalam dengan selamat ke pantai. Apabila tersedar, baginda berada di bawah pohon yatim. Baginda memperolehi buah yang lazat, berjus yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga.
kembali kepada kaum Ninawa. Baginda telah berdakwah dan alhamdulillah lebih dari 100 kaumnya telah beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10. Kawan-kawan, pengajaran dari kisah ini ialah: pertama, kewajipan berdakwah menjadi tanggungjawab setiap Muslim. Jika kita berputus asa pada peringkat yang awal, seperti Nabi Yunus alaihissalam, kita akan menjadi hamba yang ingkar. Kedua, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang hampir lemas adalah contoh yang baik bahawa kita tidak dapat menolak ketentuan Allah. Jika kita berada di jalan yang benar dan bertaubat, Allah akan menolong kita dengan rahmat-Nya. Demi sesungguhnya, kisah para nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang berakal. Ia bukan cerita yang diada-adakan, tetapi mengisahkan apa yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surah Yusuf, juzuk 12. Saya akhiri kisah Nabi Yunus dan ikan Nun dengan serangkap pantun. Sirat Bandung Biji Selasih. Selesai sudah. Sekian. Terima kasih.